A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita kepada slot motivasi sentuhan kasih ma'ruf. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah masih lagi kita dapat bersama. Setelah beberapa hari kita berada dalam keadaan yang pergerakan kita terhad. Terfikirkah kita, ya, siapakah yang amat terkesan dengan apa yang berlaku? Kita mungkin ada di rumah dengan pelbagai aktiviti yang kita telah rancang dan sebagainya. Tetapi di sana ada orang-orang yang terdedah kepada wabak yang sedang berlaku ini. Antaranya iaitulah kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, kaki tangan perubatan kerajaan dan swasta, kaki tangan PDRM dan tentera, kaki tangan yang menyediakan perkhidmatan keperluan semasa seperti peniaga kecil, perusahaan-perusahaan besar, perkhidmatan kaunter, perkhidmatan hantaran, perkhidmatan kebersihan, majlis bandaran yang mengumpul sampah-sampah yang diletakkan di luar. Mereka ini juga adalah insan-insan yang terkesan ataupun terdedah dengan apa yang sedang kita hadapi ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, anak-anak ma'ruf, apa yang kita boleh lakukan di rumah? Hari ini saya nak sebut tentang 5 perkara yang kita boleh lakukan di rumah, ya, supaya masa yang ada pada kita itu dimanfaatkan sepenuhnya. Pertamanya, gunakan masa dengan berkesan. Gunakan masa dengan berkesan. Bagaimana nak digunakan dengan secara berkesan? Maka kita kena merancang apa yang kita nak buat setiap hari supaya apa yang kita laksanakan itu mampu untuk memberi, pertama, ketenangan kepada kedua ibu bapa. Kedua, mampu untuk meningkatkan kemahiran kita. Ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada kita, insya-Allah. Yang keduanya, perkara yang kita boleh lakukan di rumah yang tak perlu disuruh pun sebenarnya, itulah tidur secukupnya. Ataupun mungkin kita dah tidur berlebihan, ya. Dan perkara ketiga, setelah kita tidur secukupnya, pastikan supaya kita bangun di awal pagi. Ini punca rezeki. Kita latih di awal pagi kita bangun, ya. Cuba kita bayangkan bila kita bangun pukul 11, pukul 12, ya. Cuba tanya ibu, cuba tanya ayah, apa yang telah dia orang buat? Macam-macam aktiviti yang telah mereka lakukan. Kerana masa itulah yang paling, kalau kita urus dengan baik, dia adalah sesuatu yang amat bermanfaat pada kehidupan kita, ya. Kita bangun-bangun, makanan dah siap, bersih dan sebagainya. Rupa-rupanya ibu bapa kita telah menjalankan aktiviti-aktiviti yang akhirnya kita hanya melihat hasil. Jika boleh, kita berada bersama-sama dalam proses menghasilkan sesuatu di akhir, ya, yang kita nak capai itu tadi, ya, insya-Allah. Dan kemudiannya pastikan juga yang keempat, iaitulah dari pada waktu malam sebelum tidur, rancang. Cuba ada dalam minda kita masing-masing untuk merancang apa aktiviti yang akan kita lakukan esok hari. Nak bangun pukul berapa, bangun subuh, lepas subuh nak buat apa, nak baca buku, nak baca Al-Quran, nak bersih bilik, dan sebagainya. Dan juga yang kelima, pastikan dalam sepanjang tempoh kita berada di sini, supaya ianya juga menjadi suatu tabiat kita, iaitu kan pastikan laksana aktiviti fizikal. Kena cari jalan bagaimana kita nak laksanakan aktiviti fizikal ini, kerana aktiviti fizikal ini akan mampu untuk menyebabkan pengaliran darah kita itu baik. Yang akan dibawa darah itu akan mengalir ke otak dan sebagainya, yang akan membantu menghasilkan hormon-hormon tertentu supaya kita dapat hidup dalam keadaan cergas, mental yang baik dan sebagainya, ya. Itu 5 perkara yang saya sebutkan tadi supaya kita fikirkan bagaimana kita nak laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam tempoh yang ada ini. Dan kemudian untuk kita keluar daripada minda ataupun sekatan yang ada ini, ambil peluang, hubungi rakan dan jiran melalui pelbagai aplikasi yang ada. Bertanya khabar supaya minda kita keluar daripada sempadan rumah. Tanya khabar, apa khabar cikgu, apa khabar kawan, kesihatan macam mana dan sebagainya. Tanyalah, berbuallah, untuk kita membantu
kan, di samping kita mendengar mungkin mereka menghadapi masalah dan cabaran dan sebagainya, mungkin kita boleh bantu dan sebagainya, ya. Kita sila pastikan, ya, kita ada hubungi jirakan dan jiran kita. Yang paling penting, apabila setelah kita merancang apa yang kita nak buat, satu penyakit yang kita kena rawat, kita kena ubah, yang menjadi virus kepada kehidupan kita, iaitulah menangguh. Pastikan, elakkan menangguh dalam sebarang urusan kerja. Kalau kita tahu bahawa itu baik untuk kita, maka laksanakan. Jangan bertangguh, ya. Sebab itulah, dalam keadaan kita menghadapi suasana ini, jangan kita bimbang siapa kita, di mana kita berada. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan bimbang, Allah maha berkuasa atas sesuatu. Kita berusaha dan berikhtiar. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Mungkin kita bukan di medan, kita di rumah, maka Allah akan uji kita siapa yang terbaik amalnya. Mereka di medan juga diuji siapa yang terbaik amalnya. Fikir-fikirkanlah. Oleh kerana itu, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, memberi perlindungan kepada kita sebagai penutup pada sesi pada petang ini, pada hari ini, ya. Marilah kita sama-sama mendoakan kepada semua, kepada mereka yang bertugas di luar dan kita yang ada di sini, dengan doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Allah, Ya Tuhan kami, permudahkan dan berikanlah perlindungan kepada mereka, Ya Allah, dan berikanlah perlindungan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ramai yang terkesan, Ya Allah. Bebaskanlah negara kami daripada COVID-19, Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.